Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita mungkin menghadapi pilihan raya umum selepas pilihan raya Sarawak. Mungkin tahun depan. Bila-bila masa juga, saya berharap tuan-tuan dan puan-puan akan membantu Pakatan Rakyat untuk memenangi kawasan besar. Itu mesti kita buat. Untuk menunjukkan kepada pihak UMNO, helah macam ni tidak guna. Tidak berkesan langsung. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya ada menyertai itu bila ada pilihan raya kecil Kuala Terengganu dengan Tuan Haji di sini. Dan waktu itu saya ada nampak stadium di situ. Apabila saya balik ke Kuala Lumpur tak lama, itu bumbung runtuh. Malam ini saya tak akan menceritakan bumbung runtuh. Sebab itu memang Tuan Haji sudah berkali-kali menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku dengan bumbung yang runtuh itu. Tapi di sini saya akan bangkit beberapa perkara, termasuk di Pelabuhan Kelang. Malam ini saya akan cerita dengan sedikit pelabuhan sebab saya ialah timbalan pengurusi itu datang kuasa kira-kira wang parlimen, dan kita ada memanggil semua orang yang terlibat, pemimpin-pemimpin yang terlibat, termasuk Tun Ling Leong Sik, termasuk Tan Sri Chong Kon Chai. Semua yang terlibat kita ada panggil. Tapi pada ringkasnya, kalau bumbung di sini boleh runtuh, di situ lebih hebat lagi. Kerana skandal Kong Kali Kong ini hampir 12,6 bilion ringgit. Ini skandal yang paling besar di sejarah Malaysia. Yang paling besar. Pentingnya, apabila projek ini diketahui, pihak yang berkenaan, dia tubuhkan satu koperasi. Tubuh para koperasi kena ada satu pulau. Pulau dipanggil Pulau Indah. Sekarang menjadi Pulau Udoh. Pulau Udoh. Karena ada 100 ekar. Dan koperasi yang ditubuh dengan pihak yang berkenaan tu, dia beli tanah ini daripada kerajaan dengan harga yang murah. Karena dia nak tubuhkan koperasi untuk membantu rakyat. Kemudian, pihak yang sama tubuhkan satu syarikat dipanggil Kuala Dimensi. Kuala yang besar lah, makan yang besar juga. Dan Kuala Dimensi ini, dia beli tanah daripada koperasi tersebut dengan harga yang tambah itu juta-juta. Dan kemudian pihak kerajaan pusat nak ambil tanah itu untuk membina zon bebas Pelabuhan Kelang, PKFZ. Zon bebas Pelabuhan Kelang, PKFZ. Bebas untuk mengaut keuntungan. Bebas untuk mencuri wang. Kuala Dimensi ini, semua pihak termasuk peguam negara kata jangan kita jualkan tanah itu mengikut harga pasaran. Tapi pihak Barisan Nasional, pihak UMNO di Negeri Selangor, kerajaan Negeri Selangor waktu itu bukan Pakatan, pihak Barisan Nasional. Dan kerajaan negeri Selangor kata tak boleh.
Kalau tak mengambil tanah itu saja tak boleh dengan akta pengambilan tanah. Karena kalau akta pengambilan tanah diguna pakai, memang harganya tak tinggi. Dia kata tak boleh. Tak boleh belilah tu. Sampai 3-4 bilion pembeli tanah itu. Sebelum kita binakan zon bebas, itu harga itu sangat mahal. Kemudian ada pelbagai masalah yang timbul. Biasanya tuan-tuan dan puan-puan ada dipanggil bond kerajaan. Bond kerajaan memang dijamin oleh pihak kerajaan. Dan rakyat yang nak beli itu memang ada terjamin. Ada terjamin. Tak boleh hilang wang. Dan biasanya bond ini dikeluarkan hanya oleh itu bendahara. Bendahara di Kementerian Kewangan. Kementerian Kewangan yang keluarkan. Tapi di sini syarikat swasta Kuala Dimensi ini dia keluarkan bond. Bond kerajaan. Di syarikat swasta keluarkan bond kerajaan. Itu hanya Barisan Nasional boleh buat. Hanya Barisan Nasional boleh buat. Dan tambah pula, siapa bagi sokongan yang pertama, Tun Ling Leong Sik. Dia bagi sokongan dengan tulisan surat. Dia kata sokongan saja, bukan jaminan. Cuba tengok Tok Guru. Kalau jaminan, sokongan daripada jabatan kerajaan, apa maksudnya? Dia kata sokong saja, bukan jamin. Dan kemudian, Tan Sri Chong Kon Sai keluarkan 3 surat untuk menyokong. Sebab itu kedua-dua pihak sudah dihadap ke mahkamah sekarang. Sama ada akan dihukum salah, saya tak tahu. Ada orang yang bagi saya tahu, ayah, ini main-main saja. Akan dibebaskan. Walau bagaimanapun, skandal PKFZ ini yang terbesar di negara ini. Di sejarah Malaysia sejak kemerdekaan lagi. Dan ada perkara-perkara yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang sekalian. Di Malaysia, kita mempunyai banyak syarikat yang berkaitan dengan kerajaan. Syarikat yang raksasa. Dan sekarang, yang amat berhormat Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Tun Razak. Beliau adakan transformasi. Apa transformasi ekonomi? Transformasi pelbagai jabatan dan sebagainya. Dan satu program transformasi ini, di bawahnya ada 19 syarikat berkaitan dengan kerajaan. Dia panggil GLC. 19 GLC ini dengan bayar modal berbayar 42 bilion ringgit. Bukan main. Dan tiap-tiap tahun dibayar cukai hampir 6 bilion. 5,5 bilion cukai saja. Tak kira yang lain. Karena GLC-nya hebat. Memang hebat. Tapi saudara-saudari sekalian yang budiman dan beriman, kita tahu Sime Darby misalnya, itu syarikat antarabangsa konglomerat yang terbesar di Malaysia. Yang terbesar di Malaysia. Tahun lepas, dia buat perkara-perkara yang tak betul. Apa yang dia tidak faham, dia masih masuk. Dia tak faham apa itu bakun. Projek itu dana kuasa elektrik. Bakun.
empangan bakun. Dia masuk. Dan ada di negara China, banyak projek. Dia masuk untuk pelabuhan. Dia tak ada pengalaman langsung. Tak ada kemahiran pun dia masuk. Dan itulah yang dibuat oleh pihak Sime Darby, GLC yang terbesar di Malaysia ini. Dan dia ada juga ambil projek bekalan air di China. Sime Darby memang pakar di dalam bidang ladang, tapi bukan di bidang bekalan air ataupun pelabuhan ataupun empangan. Tapi dia masuk juga. Dan tahun lepas dia keuntungan dia sudah merosot dengan banyak. Biasanya keuntungan dia sampai 2 bilion setahun. Sekarang dia jatuh kepada hanya lebih 800 juta ringgit. Hanya lebih 8 juta ringgit. Jatuh 63,5% keuntungan dia. Dan sebenarnya konglomerat sebesar itu tak boleh rugi, tak boleh jatuh keuntungan tu. Tapi dia jatuh 63,5%. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan dia punya itu belanja. Dia belanja lebih daripada yang dihadkan. Dia panggil cost overruns tu. Hampir 2 bilion tahun lepas. Dan inilah masalahnya. Karena pengurusan yang tak begitu baik. Karena tidak ada dasar yang ketat. Tidak ada kawalan. Tidak ada kawalan. Ini semua wang rakyat. GLC itu wang rakyat. Bukan wang siapa. Wang orang di Oge Besut. Oge Besut. Ya. Oge seluruh Malaysia. Wang kita semua. Karena GLC ini syarikat rakyat. Dan itulah yang dibuat. Dan kita dipakatkan mengemukakan hal ini di Dewan Rakyat yang hendak pihak kerajaan mengambil tindakan yang tegas. Yang pertama, kita mesti wujudkan dasar yang ketat untuk mengawal semua GLC ini. Yang kedua, kita mesti ada peraturan pengurusan yang berkesan untuk itu mengawalkan semua GLC ini. Dan termasuklah kita mesti mencari, mengkaji apa yang sebenarnya berlaku di Sime Darby tahun lepas. Kita nak tahu dan menghukumkan siapa yang salah, yang membuat kerugian yang besar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekarang saya nak sentuh sedikit mengenai pendidikan. Saya hanya ada 10 minit lagi lah. Ada 10 minit lagi. Dan saya ada satu perkara lagi. Di sini, tuan-tuan dan puan-puan ada anak pinak di dalam sekolah. Di dalam sekolah. Memang melibatkan mereka semua. Apa yang dipanggil PPSMI. Pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di dalam bahasa Inggeris. PPSMI. Karena di PPSMI itu dia belanja berapa? Jumlah wangnya 6 bilion. 6 bilion. Keuntungan GLC yang membayar cukai hampir 6 bilion satu tahun. Dia belanjakan 6 bilion untuk PPSMI. Tapi apa hasilnya? Apa keputusannya? Itu kosong. Dia matematik ni, mengajar matematik dia ni, mengajar sehingga keputusannya kosong. Gagal sama sekali. Dan sekarang dimansuhkan. Dimansuhkan itu masalah. Sebab saya diberitahu
Bila dia adakan PPSMI ini, ramai guru dia nak jadi guru PPSMI sebab apa? Dia ada bayaran allowance, insentif. Dia panggil bayaran itu insentif subjek pendidikan. BISP. Bayaran insentif subjek pendidikan. BISP. Kerana dia ada allowance, dia nak latih guru, dia ada allowance. Sebab ramai guru yang tidak fasih di dalam bahasa Inggeris pun dia nak menyertai. Dan banyak kursus yang dibuat, wang yang dibuangkan. Dia buat beli alat-alat pengajaran itu bazil sama sekali. Bazil semuanya. Dan sekarang diganti oleh yang dipanggil MBMMBI, lebih panjang sekarang. MBMMBI. Itu masalah juga. Martabat bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris. Memperkukuh bahasa, memartabat bahasa Malaysia dan memperkukuh bahasa Inggeris. Nah, itu masalah kita juga. Saya tak tahu akan bagaimana pihak kerajaan pusat akan menguasakan pada tahun depan. Pada tahun depan. Dan di sini pihak Pakatan Rakyat termasuk DAP akan membangkit hal ini sama ada PPSMI ataupun BISP ataupun MBMMBI. Kita akan terus membangkitkan ini kerana menjejaskan anak pinak saudara-saudari yang budiman dan beriman. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebelum saya akhiri ucapan saya nak bangkitkan satu perkara lagi, iaitu mengenai pelaburan. Tahun 2009, pelaburan di negara ini ada disebutkan 32.6 bilion ringgit. 32.6 bilion ringgit. Tahun lepas, 2010, ada disebutkan 47.2 bilion ringgit. Daripada 32.6 bilion ringgit meningkat kepada 47.2 bilion ringgit. Tapi projek-projek ini di mana kita dapat yang banyak? Di Pulau Pinang. Pihak kerajaan pusat kata dia kerana dia punya usaha, ikhtiar mereka, dan Pulau Pinang dapat pelabuhan yang banyak. Dan Negeri Selangor, Pakatan Rakyat, pelabuhan projek menambah. Begitu juga dengan Negeri Kedah. Dan saya percaya di Negeri Kelantan juga. Tambah pelaburan di negeri-negeri Pakatan Rakyat. Itulah pelaburan. Dan saya berharap di Terengganu juga, kalau kita menang di dalam pilihan raya akan datang, pelaburan akan tambah pula di negeri Terengganu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ya, pisang sesikat, gulai sebelanga, tanda muafakat bersama-sama. Dan bersama-samalah Pakatan Rakyat, PAS, DAP, dan keadilan. Kita bersama-sama untuk menghadapi pilihan yang akan datang. Tapi jangan kita itu lupa. Pihak Barisan Nasional
kerajaan pusat pihak Badan Keselamatan Nasional sudah sampai ke peringkat bagai wal putus terajuk. Bagai wal putus terajuk. Jangan tuan-tuan dan puan-puan terlupa. Dan jika bawa anak ke sekolah, cikgu memberitahu ibu. Bila aku nampak olah, kelibatmu sudah ku tahu. Perangai, tabiat dan tingkah laku Barisan Nasional termasuk UMNO sebelah. Kita sentiasa tahu, kita sudah tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang budiman dan beriman. Sekian, terima kasih.